Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali kita dalam rancangan dan satu kali ini, pada topik lalu kita telah bincangkan berkaitan dengan ketidakpastian dan pasaran. Pada minggu ini kita bincangkan pula berkaitan dengan topik lelongan. Jadi apakah itu lelongan? Kita akan bincangkan di dalam video ini dan akan bincangkan berkaitan dengan sebab kita melakukan lelongan, jenis lelongan, kelebihan dan kekurangan lelongan, serta dan akhir sekali kita akan bincangkan berkaitan dengan media lelongan. Jadi seterusnya kita akan bincangkan pula berkaitan dengan apakah itu lelongan. Lelongan ini merupakan satu acara jualan di mana pembeli akan meletakkan harga bidaan kepada atas aset dan dilakukan secara format tertutup dan terbuka. Seterusnya kita akan mengatakan pula kenapa lelongan ini popular dipilih di dalam kalangan masyarakat untuk membeli dan menjual. Kerana pembeli dan penjual dapat meletakkan harga kepada atas aset tersebut dan mendapatkan tawaran yang lebih baik untuk menjual dan barangan terhadap aset tersebut. Lelongan dapat dilakukan dalam dua keadaan, iaitu masa dan wang. Tempoh masa yang panjang dan kos yang tinggi dapat dielakkan apabila kewujudan peredaran zaman yang semakin moden, wujudnya e-bidding dalam talian. Dan keadaan ini akan menggalakkan penjual dan pembeli untuk membida dalam talian dan keadaan itu akan menjimatkan masa dan kos. Yang seterusnya adalah jenis lelongan. Yang pertama adalah lelongan terbuka, tawaran menaik, tawaran yang biasa yang dijalankan dalam menjual lukisan, barangan antik atau barangan berharga yang lain. Pelelong akan membuka bidaan pada harga risap dan kebiasaannya adalah kosong. Sebaik sahaja pembida mengemukakan harga, pelelong akan membuka tawaran lanjut dan harga bidaan akan semakin meningkat dan meningkat sehingga lelongan ditutup dan pembida yang terakhir akan menerima tawaran harga tersebut. Lelongan jenis dikenali sebagai lelongan harga pertama kerana pemenang akan membayar pada harga tawarannya yang paling tinggi. Yang seterusnya adalah lelongan terbuka bagi tawaran menurun, yang mana lelongan harga pertama dan harga semakin menurun. Pelelong akan mula dengan harga mahal yang difikir item tersebut akan dibeli. Semakin lama harga semakin menurun sehingga pembeda menyebut saya, maka pada situasi ini barang tersebut akan menjadi miliknya dengan harga tersebut. Jika banyak item yang dijual, maka lelongan ini akan berlangsung sehingga barangan tersebut habis dijual. Kelebihan penggunaan cara lelongan ini adalah lebih pantas kerana tidak memerlukan banyak bidaan yang diperolehi bagi item yang dilelong tersebut. Yang ketiga adalah harga pertama atau lelongan bidaan tertutup. Setiap pembeda akan menghantar sampul tertutup dengan harga yang ditawar kepada pelelong. Kemudian sampul tersebut akan dibuka oleh pelelongan. Seterusnya pelelongan akan memilih dan mengumumkan pembeda yang menawarkan harga yang paling tinggi. Pembeda tersebut akan mendapat barang yang dilelong dengan harga yang ditawar olehnya. Yang keempat iaitu lelongan harga kedua bagi tawaran tertutup. Lelongan ini lebih kurang sama dengan lelongan bidaan tersebut tertutup. Pembeda akan menghantar sampul kepada pelelong. Pelelong akan memilih harga bidaan yang paling tinggi. Pembeda yang menawarkan harga yang paling tinggi tersebut akan memiliki barangan yang dilelongnya tetapi dibayar dengan harga bidaan kedua tinggi. Tetapi cara ini paling jarang digunakan. Sekian. Antara kelebihan lelongan ialah yang pertama, jualan item yang lebih pantas dan lebih cekap. Yang kedua, bilangan pembelian yang menarik. Yang ketiga, pembida yang kompetitif. Yang keempat, time sensitive sale. Sifat pembida yang kompetitif menyebabkan jualan lebih pantas terutama bagi item yang diingini oleh pembida. Ini memberi manfaat kepada penjual untuk menjual barangan mereka dengan lebih cepat. Pendedahan kepada pasaran yang lebih luas ini meningkatkan peluang untuk menarik pembida yang ramai dan pelelong akan memperolehi harga yang lebih tinggi. Lelongan akan memupuk rasa ingin bersaing dalam kalangan pembeli. Persekitaran yang kompetitif menyebabkan penjual akan mencapai harga jualan yang lebih tinggi daripada yang dijangka oleh pelelong. Lelongan ini sangat berguna pada masa terdesak di mana pelelong dapat mencarikan aset mereka dengan lebih cepat. Saya akan sambung untuk kelemahan dalam lelongan. Yang pertama adalah kos tunggakan yang tinggi. Sebagai contoh rumah lelong, terdapat beberapa rumah lelong yang sudah lama terbiar
mempunyai berbagai tunggakan bulanan seperti bil air, bil elektrik, cukai pintu dan sebagainya. Yang kedua adalah ubah suai hartanah sebelum selesai proses pindah milik. Bagi hartanah lelong, pemilik hak milik yang sah hanya berlaku selepas selesai pembayaran baki harga belian kepada institut yang melelong harta tersebut. Individu yang mendiami rumah yang dibeli dengan membuat pembasuhan sebelum selesai pembayaran baki boleh mengundang masalah dari sudut perundangan dan boleh didakwa kerana menceroboh. Yang ketiga adalah tidak membantu mempercepatkan proses. Membeli hartanah lelong memerlukan komitmen yang tinggi daripada pembeli untuk memastikan pembayaran baki dapat dibuat dalam masa yang ditetapkan. Kelewatan penyelesaian boleh menyebabkan wang deposit anda dirampas. Yang keempat adalah lambat membuat permohonan pinjaman. Melengahkan membuat permohonan pinjaman bank akan menyebabkan pinjaman lambat diluluskan. Dan apabila kelulusan lambat, pihak peguam tidak akan menyempurnakan dokumentasi perundangan dan apabila luput tamat tempoh, wang deposit akan dirampas oleh pihak bank kerana gagal menyelesaikan baki bayaran dalam tempoh yang ditetapkan. Tempoh penyelesaian adalah dalam masa 120 hari tetapi pinjamannya lulus hanya beberapa hari sebelum tempoh penyelesaian tamat. Kelewatan yang berlaku disebabkan pembeli sendiri, pihak bank akan merampas deposit dan menetapkan lelongan yang baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang medium dalam lelongan. Seperti yang kita tahu hari ini, kaedah lelongan moden merupakan salah satu cara biasa yang dapat melupuskan aset atau hartanah di pasaran terbuka. Satu, jualan yang segera pada harga yang setinggi mungkin. Jadi ada dua jenis medium, iaitu yang pertama ialah online, kita menggunakan e-bidding dan juga portal. Yang kedua, kita menggunakan secara offline, iaitu secara mahkamah dan juga bank. Sebagai kesimpulan, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa walaupun lelongan mempunyai banyak faedahnya, ia mungkin tidak sesuai untuk setiap situasi atau jenis item. Faktor seperti keadaan, keunikan item, permintaan pasaran dan matlamat penjual itu sendiri harus dipertimbangkan semasa memutuskan sama ada untuk mengambil bahagian dalam suatu lelongan. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Oh hai, jadi dah belajar sesuatu pada hari ini? Pernah tak anda melihat aktiviti jualan dan belian secara lelongan? Jika pernah, boleh komen di bawah. Okay, kita sudah sampai ke hujung rancangan. Sampai berjumpa lagi pada episod akan datang.